السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya kepada kamu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang beriman, percayakan hari akhirat dengan sebenar-benarnya, dan orang-orang yang sentiasa menyebut nama Allah Azza wa Jalla dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Qalam ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Demi sesungguhnya adalah engkau, wahai Muhammad, memiliki akhlak yang agung, akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Al-Qalam ayat keempat. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya, pada alam sejagat. Al-Anbiya ayat 107. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah di dalam firman-firman-Nya. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Ustaz Rusidi Mansur dari Tan Kuasa Surau Asy-Syakirin, Surah Jumaat Asy-Syakirin, Keramat Wangsa, Kuala Lumpur, yang menjadi host kepada ceramah kita pada malam ini sempena dengan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati dikasihi seluruh para jemaah khasnya surah Jemaat
Asy-Syakirin Keramat Wangsa dan yang dihormati, yang dikasihi, yang bersama-sama dalam kesempatan live pada malam ini, rakan taulan yang jauh, yang dekat, daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan, rahmat, bimbingan, barakah dan kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla. Terutamanya di kesempatan pada malam ini, kita berhimpun dalam suasana semata-mata untuk kita mencari ilmu, menambah kefahaman agama dan menambahkan kekuatan hati dan jiwa, dan memacu perasaan cinta sayang kasih kita kepada insan yang kita paling cintai, yang kita paling rindui, yang kita paling sanjungi dalam hidup beragama ini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sentiasa sebutkan nama baginda malam siang dalam ucapan selawat salam kita kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang kita merasakan betapa dekatnya jiwa raga kita semua, dan mudah-mudahan itulah yang akan menjadi kekuatan kepada kita dalam kerangka kita untuk menapakkan lagi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di awal muqaddimah pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Rusyidi Mansur dan rakan-rakan Jawatan Kuasa Surau, Jumaat Syakirin Keramat Wangsa dan yang hadir sama di alam maya pada malam ini, saya kira clear suara saya dan jelas, gambarnya jelas, suara pun clear sampai ke Sabah dan Sarawak insya-Allah. Kerana rakan-rakan Sabah pun ada di sini bersama kita pada malam ini, alhamdulillah, dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keamanan, kebahagiaan, kesentosaan kepada seluruh rakyat Sabah khasnya yang sedang dalam ujian yang begitu dahsyat, termasuklah di Semenanjung. Dan hari ini kita diberitakan sebanyak 799 kes baru. Ini suatu angka yang masih tinggi, dan yang menakutkan kita adalah kerana 10,392 kes kebolehan jangkitan yang begitu besar angkanya, yang menakutkan kita. Tuan-tuan, puan-puan, apapun keadaannya, apapun situasinya, pada Allah kita bermohon, pada Allah kita berserah, pada Allah kita bermunajat, pada Allah kita berintih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan. Terima kasih Ustaz Rusyidi Mansur yang telah pun bersama dengan kita sekarang ni. Saya harap surau Ustaz Rusyidi dapat share program live kita pada malam ini yang saya terpaksa melakukan live melalui FB saya, ya. Puan Laila Dila Rosa, terima kasih kerana sentiasa beri sokongan kepada ceramah-ceramah saya. Ya, Ustaz Rusyidi telah pun share, ya. Terima kasih Ustaz Rusyidi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua kita pada malam insya-Allah. Baik. Jadi apa yang disebutkan di awal tadi, mukadimah tadi, mudah-mudahan kita teruslah mengangkat doa, merintih, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keinsafan. Dan senjata kita yang paling besar ialah doa, rintihan, munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu doa itu merupakan senjata kita paling ampuh. Ad-du'a'u silahul mu'min. Kan doa itu adalah merupakan senjata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Ustaz Rusyidi. Tuan-tuan, puan-puan, sesungguhnya bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bicara tentang soal keimanan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu, bicara hati ke hati. Bicara kita tentang Nabi SAW, bicara keimanan kita kepada Allah dan Nabi SAW. Dia merupakan lambang kepercayaan. Dia merupakan sendi kepada keimanan kita, kerana dalam hukum beragama kita, antara
perkara yang melengkapkan keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla ialah kita beriman sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah merupakan sandaran utama dan penting sekali dalam konteks keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Gandingan keterkaitan antara Nabi dan Allah Subhanahu wa taala ini keterkaitan yang tidak putus dan padam sama sekali. Ia satu keterkaitan yang sepadu, yang saya nak sebut bahasa yang lebih sesuai, sepadulah, ya. Kerana beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mau tidak mahu wajib beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Derakakan Allah Azza wa Jalla bermakna deraka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak percayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti tidak percayakan Allah Azza wa Jalla. Maka jawapannya, beriman kepada Nabi sallam adalah beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu hakikat yang kita nak kena cermati dalam kehidupan seharian kita. Satulah maka kata para ulama, ini pandangan-pandangan menarik daripada para ulama, antaranya pandangan Dr. Muhammad Naim Yasin, salah seorang tokoh ulama semasa sekarang daripada Jordan, seorang pensyarah yang terkenal dengan tulisan-tulisan dan aspek akidah khasnya, menyatakan bahawa terbukti keterikatan di antara Allah dan Nabi itu suatu keterikatan al-alaqatul qawiyah as-sabitah, suatu keterikatan yang kuat, yang padu, yang kukuh. Contoh yang paling dekat kita bila, tuan-tuan? Bila kita bersolat maghrib tadi, isyak kejap lagi, besok subuhnya, bahkan sebelumnya, hari-hari yang lepas. Bila kita bersolat, apa ungkapan dalam bacaan solat kita? Antaranya ialah dalam kita bertasyahud, apa kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku yakin percaya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Aku yakin percaya Muhammad adalah utusan pesuruh Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Syekh Dr. Muhammad Naim Yasin, dalam konteks kalimah ini, syahadatan ini, ada satu petanda aras, iaitulah al-alaqatul qawiyatus sabitah, suatu keterikatan yang kuat, yang kukuh dalam kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru tuan-tuan, alhamdulillah sesaat ini seluruh umat sedunia, bukan dalam negara kita, bahkan dunia, meraihkan Rabiul Awal dengan penuh keinsafan. Di sana sini kita berselawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana sini ceramah-ceramah diadakan. Di sana sini kuliah-kuliah dilakukan. Di sana sini bengkel-bengkel dilaksanakan. Semua itu di atas asas untuk bercakap, bercerita tentang pribadi agung ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diagungkan kemuliaannya oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat dibacakan tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik, akhlak yang paling sempurna. Ini adalah satu hakikat tentang bagaimana kesempurnaan, yang ada kesempurnaan, yang ada al-kamal, yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan semua, maka dalam kesempatan pada malam saya akan cuba untuk bercakap dalam konteks hati ke hati, jiwa ke jiwa. Bukan medan saya untuk membicara tentang cerita-cerita daripada A to Z, bukan, ya. Ini bukan masanya, bukan waktunya, dan tidak sesuai dalam kesempatan yang terbatas. Saya ambil prospek yang saya kira dekat dengan jiwa saya, seluah dalam bentuk ucapan sebegini, untuk saya mengambil sebagai sesuatu yang dekat dengan saya dan saya laksanakan dalam kehidupan beragama saya, dan mengajak tuan-tuan sama untuk kita berjalan seiring
dalam perjalanan kita untuk sampai kepada hari akhirat dengan keamanan dan keimanan bersama dengan Nabi SAW, yang hasilnya di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bantu tolong kita sebab Nabi bersabda, ana syafi'un awwal syafi'an musyafa', aku merupakan orang pertama akan memberikan syafaat dan beri syafaat menyelamatkan kamu semua. Itu hadis Nabi daripada Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Baik tuan-tuan puan semua, yang pertama sekali ialah, mungkin orang akan bertanya tentang, kalau tidak ramai bertanya pun mungkin bertanya, mengapa kita raikan Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal? Hari ini 13, ya, semalam 12 hari bulan Rabiul Awal. Mengapa 12 Rabiul Awal? Sedangkan di sana sini ada perbincangan ulama menyatakan bukan 12 Nabi lahir. Ada berpandangan lahir pada 8 Rabiul Awal. Pandangan menyatakan Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Dan ada pandangan Nabi lahir pada 2 Rabiul Awal, lebih awal lagi. Ada pada mengatakan 12 Rabiul Awal. Hal ini tuan-tuan, para ulama kita, mereka tidak melakukan kesilapan. Mereka manusia yang ada kajian tersendiri dengan hujah-hujah yang tersendiri. Ada fakta data kepada mereka daripada apa yang tercatat, tertulis, mereka kaji. Mereka buat satu kajian, mereka mencatat. Bila kata pandangan disebutkan Al-Waqidi menyatakan bahawa Nabi lahir 2 Rabiul Awal, ada hujahnya. Bila pandangan datang daripada Ibn Abdul Bar, juga Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, juga Imam Al-Baihaqi menyatakan Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal, ada hujah, ada dalilnya, ada cerita yang mereka bawa dan mereka pegang kokoh-kokoh. Ada pandangan menyatakan lahir Nabi pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 571 Masihiyah. Ini pandangan yang dibawakan oleh Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahikul Makhtum. Ada sandaran hujahnya. Ada pandangan menyatakan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, iaitu ke tahun gajah, iaitu pada tahun 531 Masehi. Pandangan ini bawakan Ibn Ishaq Al-Zahabi termasuk At-Tabari. Artinya semua pandangan tuan-tuan ada hujah, dalil. Yang penting conclusion saya mudah saja. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, tidak Muharram, tidak bulan Safar, tidak bulan yang lain. Soal 2 ke 8 ke 9 ke 12, Nabi lahir pada bulan yang berkat ini, Rabiul Awal. Jadi dalam konteks negara kita Malaysia sudah lama, sudah puluhan tahun kita meraihkan Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita terima kenyataannya. Tanpa kita nak bincang sampai lumat, peringkat kita boleh bertengkar, tak perlu. Tapi hakikat tuan-tuan, saya rasa kunci utama kita ialah Nabi wafat pada 12 bulan awal. Ini jelas dalam kitab sirah. Hari Isnin, setelah selesai subuh ke atas, setelah selesai solat subuh, dalam jam lebih kurang syuruk begitu Nabi meninggal. 12 bulan awal itu disebut oleh para ulama sirah, disepakati. Jadi maknanya tuan-tuan, puan-puan semua, yang penting kepada kita datangnya seorang insan, seorang manusia yang bawa cahaya, yang bawa kebenaran, yang bawa ilmu, yang bawa sesuatu yang benar untuk kita guna pakai sebab kiamat. Penyelamat kepada kita Nabi SAW. Ini yang paling utama. Bukan isu 8, isu 9, 12 ataupun sebagai bukan isu. Tapi isu Nabi lahir sebagai penyelamat umat ini sesuai dengan apa Allah sebut dalam Quran. Dalam satu ayat Allah sebut dalam surah Al-Ahzab 45. Allah sebut, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Al-Ahzab ayat 45. Itu jelas. Allah sebut datang Nabi Muhammad sebagai orang yang mengajak, menyaksi kepada kamu dan memberi khabar gembira kepada kamu dan memberi ingat tentang persoalan dosa, maksiat, mungkar, neraka kepada kamu dan mengajak kamu kepada jalan keimanan dan jalan keamanan, jalan ketakwaan. Tuan-tuan, ini asas yang utama.
Allahu Akbar. Hari ini tuan-tuan, keberadaan saya di pentas ceramah pada malam ini, keberadaan tuan-tuan di surau di masjid yang sedang di surau masjid pada malam ini, keberadaan tuan-tuan di atas bumi Allah yang terbentang luas sampai ke saat ini, boleh beribadat malam siang, kenal dosa, pahala, haram, halal, kenal di mana kebaikan, di mana kesalahan, kenal ibadat, nak tunduk patuh pada Allah, sujud rukuk dalam sembahyang solat setengah derma. Tuan-tuan, siapa mengajar kita semua ini? Allahu Akbar. Ya Rasulullah, engkaulah insan telah membuka hati-hati kami, ya Rasulullah. Dengan gigihnya, ya Rasulullah, dalam kesempitan engkau perluaskan, dalam cabaran engkau sabar hadapinya, dalam kepayahan, ya Rasulullah, engkau sabar dalam ujian menanti yang kamu hadapi. Dalam situasi engkau dicuba, diuji begitu oleh manusia yang dengki dendam engkau, Rasulullah, engkau sabar. Walaupun letihnya penat engkau, Rasulullah, berjuang kerana agama dan akidah ini, ya Rasulullah, sehingga menghasilkan darah menitis, menghasilkan situasi yang tidak berapa elok kepada engkau, Rasulullah, sakit dan seumpamanya. Sabar engkau, Rasulullah, menjadikan kami semua dalam keadaan menerima segala-gala kebaikan. Allahu Akbar. Itulah kita kadang-kadang, tuan-tuan, bila kita duduk termenung dalam hal keagamaan, keimanan, kita boleh rasa, aku boleh kenal dosa pahala Nabi yang ajar. Aku boleh hidup dalam suasana senang, tenang, bahagia Nabi yang beri jalan kepada aku. Aku boleh beribadat malam siang dengan penuh kesyukuran Nabi yang ajar semuanya kepada aku. Aku boleh insaf tentang soal keduniaan, hakikat dunia yang sementara Nabi ajar kepada aku. Ini semua, tuan-tuan, rezeki yang Allah kirimkan melalui Nabi SAW. Saya ingat guru kami masa belajar dahulu, lama cerita dah puluhan tahun, awal 90-an, bahkan pertengahan 80-an lagi. Guru kami pernah ibaratkan Nabi, kata dia, sebagai, kalaulah dalam bahasa yang taklah menjatuhkan maruahnya, tetapi dalam kerangka untuk mencontohnya, kata guru kami, Nabi macam postman, Sa'il al-Barid, itu bahasa Arab. Sa'il al-Barid maknanya postman yang mengantar surat pada rumah ke rumah. Jadi kata guru kami, Nabi macam postman. Sebagian postman datang ke rumah dengan alamat yang tertera, datangkan, hulurkan surat kepada tuan rumah, dalam masuk kepada postbox dan seumpamanya. Tiap rumah dia datang, jauh dan dekat, dalam kepanasan matahari dia datang, dalam hujan lebat dia pun tiba, di awal pagi dia datang, tengah hari panas dia datang. Ini postman, sifat macam tu. Dia bekerja sepanjang malam, tak kerja di luar dalam pejabat, urusan pejabat diselesaikan. Postman. Kata guru kami, bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan dia sebagai postman untuk apa? Untuk ajar kepada kamu semua tentang soal amal, ibadat, dosa, pahalanya, dosa macam mana, ketakutan kepada neraka macam mana, syurga macam mana. Nabi seolah lebih postman kepada, mengantar surat. Suratnya apa dia? Surah Allah Azza wa Jalla, iaitulah Al-Quranul Karim, yang menjadi kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala buat umat sampai hari kiamat. Yang mengirim siapa? Allah melalui Nabi Muhammad dikirimkannya sebagai postman Allah Azza wa Jalla. Dan postman ini postman yang tidak pecah amanah. Postman yang bekerja dengan penuh cekal, hati cekal, penuh keimanan untuk menyampaikan seruan dakwah kepada umat ini, itu Z sampai kiamat. Allahu Akbar. Bila ingat balik cerita guru kami dalam kelas 1 ketika itu, dia cerita tentang Nabi macam postman begitu, kita insaf, mudah faham. Jadi tuan-tuan, terimalah surat postman itu dengan hati yang terbuka. Kita buka surat persuran, kita akan dapat cerita pelbagai. Mungkin surat pada ayah kita, surat pada isteri kita, daripada anak kita yang abang lo belajar luar negara, contohnya postman. Demikianlah Allah kirimkan berita-berita buat kita melalui Nabi Muhammad dengan pelbagai cerita dan berita yang
benar-benar boleh jadikan kita lebih insaf, faham, tahu dan reti tentang persoalan kehidupan beragama dan seumpamanya. Ini saya kira sebagai satu pencerahan yang saya fikir tidaklah benda baru, tapi satu pencerahan yang saya fikir nak lekatkan diri tuan-tuan dengan saya betapa besarnya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah lahirkan baginda di saat ketika manusia sudah hilang segala-gala akhlak dan peribadi yang terbaik yang sepatutnya. Saat manusia sudah hilang akhlak beragama, mereka hidup dalam kepincangan yang menakutkan. Akidah terhakis, akhlak terhakis, jiwa telah mati. Masa itu zaman jahiliah. Datang Nabi Muhammad untuk memimpin kembali tangan-tangan kita yang tergelincir untuk dibawa ke mana? Ke jalan hidup yang baik, ke jalan hidup yang sejahtera, ke jalan hidup menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang difirmankan Allah dalam satu ayat dalam surah Al-Imran. Kalau kita boleh semak dalam surah Al-Imran ayat 103, surah yang ketiga, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم sampai akhir. Kita nak ambil ayat itu saja, iaitu ayat Al-Imran 103. Apa kata Tuhan? Wadhkuru ni'matallah. Hei manusia, tolong ingatlah balik terhadap nikmat Allah kepada kamu. Allah sebut suatu perkataan menarik, wadhkuru ni'matallah. Tolong ingat kembali satu nikmat Allah campak pada kamu, Allah beri kepada kamu, nikmat. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita sebut nikmat, kita nampak yang zahir lah, nikmat makan nasi Arab, nikmat makan nasi biryani gam, nikmat minum tea life contohnya lah, nikmat makan ayam panggang, nikmat minum dia tarik contoh, itu rasa nikmat. Nikmat dapat rezeki daripada gaji sebulan yang kita, gaji bulanan, nikmat anak-anak berjaya, anak-anak kita dalam keadaan sihat, itu nikmat kita rasa. Tak dinafikan itu nikmat, tapi sebenarnya Allah sebut nikmat ini nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi dengan apa? Dengan iman dan agama. Penyelamat kepada manusia sejagat sampai kiamat. Wadhkuru ni'matallah. Tuan-tuan, Nabi adalah nikmat kepada kita. Bila kita sebut nikmat, tuan-tuan, mana kita boleh merasakan itu adalah suatu rezeki. Bagaimana tuan-tuan dapat menikmati hidup yang selesa, bergaji bulanan, anak-anak berjaya perperiksaan, boleh makan minum dengan selesa, contohnya nikmat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, nikmat yang paling besar lagi ialah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keadaannya? Kata Allah Azza wa Jalla, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Saat ketika kamu dalam keadaan berpecah belah, bermusuh-musuhan satu sama lain, hati dah kotor, hati dah berkarat, jiwa telah mati, akhlak dah buruk, berlakunya situasi perbalahan, perkelahian, permusuhan, sama kamu, dendam, dengki berlaku, datang nikmat ke atas kamu. Siapa? Nabi. Untuk apa? Meleraikan balik apa yang berlaku, nak cantumkan balik kehidupan kamu dalam agama yang satu. Nampak? Allahu Akbar. Itu kenyataan. Tidakkah pada zaman Nabi lahir itu, orang jahiliah macam mana? Kita baca sejarahnya. Tuan-tuan boleh buka kitab sejarah. Peperangan yang tak selesai, dendam yang tak pernah terhenti, bahkan subur memanjang. Keadaan situasi masyarakat yang hilang akhlak, hilang moral, hilang agama, hilang akidah, hilang keimanan. Itu kenyataan. Pembunuhan, persengketaan, sembahan-sembahan yang melampau dalam beribadat, tunduk kepada berhala yang dibentuk, yang dicipta, hilang prospek tentang soal keimanan kepada Allah, tidak fikir tentang akhirat akan mendatang, tak ada.
kata Allah, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kata ulama, bermusuh bukan setakat dengan orang, dalam hati sendiri. Dan dalam hati ada permusuhan, tak yakin, itu musuh juga. Tak percaya, tak yakin pada hari akhirat, tak fikir kematian, itu musuh. Termasuklah musuh di luar sana, peperangan, perseteruan, dengki dendam. Lalu kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Datang Muhammad sebagai nikmat untuk satukan hati-hati kamu semua. Ta'lif. Tuan-tuan, kalau kita perhati ayat ini, 2 jam ceramah tak habis ayat itu untuk kita nak bincang. Sebab ayat ini, tuan, bagi saya lah satu ayat yang membuka pintu mata hati kita. Bukan saja mata ni, pintu mata hati kita untuk berfikir tentang betapa nikmatnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keadaan itu Allah tunjuk sendiri. Kalau saya nak imbau baliklah cerita sirah Nabi sallallahu, tuan-tuan boleh baca. Banyak cerita yang dikemukakan bagaimana lahirnya Nabi dalam keadaan bercahaya, sehingga istana-istana Rom dan Parsi terpadam cahaya lampu pada hari Nabi lahir. Itu sudah petanda awal. Fizikalnya datang Muhammad bawa cahaya yang baru. Cahaya kejahatan akan terpadam, cahaya kekufuran akan terpadam, cahaya kemaksiatan terpadam, cahaya jahiliah terpadam. Cahaya baru ini, cahaya Islam akan bawa. Tengok cara Allah nak tunjuk begitu. Cara Allah tunjuk dah nampak dah. Lahir Nabi keadaan bercahaya suasana alam dunia. Bahkan ketika mana atuk Nabi sallallahu Abdul Muttalib membawa Nabi, ini sebutkan dalam kitab Ar-Rahikul Makhtum oleh Al-Murakfuri, dibawanya Nabi Muhammad, didokong ketika bawa lahir tadi, baru beberapa jam lahir, dibawa ke Kaabah. Sebab Kaabah sudah ada pada zaman itu, walaupun dalam suasana jahiliah masih ada, tapi Kaabah dah ada. Sehingga bila orang tanya kepada Abu Talib, apa nama budak ni, ya wahai Abu Talib, cucu kamu, apa nama cucu kamu ni? Kata Abu Talib, sammaituhu Muhammadan, aku namakan sebagai seorang yang terpuji. Muhammad mana yang terpuji, ia akan memuji, akan mengangkat, disanjung, menyanjung segala-galanya. Nabi dipuji, Nabi pula beri kebaikan dengan cahaya macam-macam. Itu nama Ahmad dan Muhammad. Tuan-tuan sekalian, sehingga begitu fizikal Nabi itu Allah beri kemuliaan. Kata para ulama dalam kitab sirah juga, termasuklah kata Al-Imam Al-Baihaqi dalam satu tulisan beliau, Al-Waqidi pun sebut dalam tulisannya, ada satu tulisan ringkas, maknanya sudah nampak di awal-awal kelahiran itu bahawa Muhammad ini adalah satu nikmat yang besar yang akan memeriahkan alam bumi ini dengan pintu-pintu keimanan dan kemenangan, insya-Allah. Dan terbukti benar kata Allah Azza wa Jalla, akhirnya Nabi datang dengan dakwah yang begitu indah. Kita tengok dalam sejarahnya, di antara kejayaan Nabi yang paling besar, tuan-tuan, ialah menyatukan umat. Yang hitam kulitnya, yang putih kulitnya bersatu dan disatukan. Yang kaya hartanya, yang miskin hartanya disatu dan bersatukan agama dan dakwah. Yang berpangkat tinggi, yang tak berpangkat, hamba sahaya, dijual beli padang, dijual beli secara terbuka, disatukan oleh iman akidah yang sama. Tuan-tuan, ini kenyataan. Satu sejarah yang tak mampu dicipta oleh mana manusia sebelumnya. Tapi Nabi telah melakukannya dan sejarahnya terbukti benar sampai sekarang ini. Itulah kesatuan kita kerana Islam, tuan-tuan, tidak kerana bangsa keturunan. Kesatuan kita dalam beragama bukan kerana bangsa keturunan, bukan kulit, kekayaan harta, tidak. Kekayaan harta tidak pernah menyatukan manusia. Kecantikan paras tidak pernah boleh menyatukan manusia. Ketinggian pangkat kedudukan tidak boleh pernah menyatukan manusia. Tapi ingat, Islam satu akidah, Islam satu pegangan kehidupan, Islam way of life, Islam satu pegangan yang masuk dalam jantung hati manusia, bersatukan manusia daripada bangsa yang pelbagai warna kulit yang tak sama, bahkan apa pun yang tak sama, disatukan Islam ini. Kenyataannya
siapa yang bawa ini? Nikmat kerasulan Nabi SAW. Allah sebut dalam ayat tadi, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, surah Ali Imran surah 3 tadi. Allah kata apa? Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, kamu dengan sebab itu kamu hidup dalam suasana bersaudara atas nikmat yang Allah beri kepada kamu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tuan-tuan, puan-puan, ayat Ali Imran 103, saya minta kalau buka balik Al-Quran dan semak maknanya semula. Firman Allah disebut tadi daripada ayat, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ini menjadikan satu ceramah khas ni, tajuk khas ni, tapi bukanlah medan saya malam untuk tafsirkan kesemuanya. Tuan-tuan, puan-puan semua, jadi yang saya nak tekan tadi ialah bagaimana Nabi SAW adalah merupakan suatu nikmat yang besar, anugerah Allah kepada manusia sampai kiamat. Dan Nabi merupakan insan yang Allah muliakan dengan segala kemuliaan sebagai apa? Rasul lil ummati jami'an, ataupun sebagai Rasul untuk umat sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, surah Al-Anbiya 103. Tuan-tuan puan semua, saya telah sebutkan tadi tentang soal Nabi lahir sekian-sekian, bukan isu kita. Yang penting Nabi lahir sebagai pembawa rahmat kepada kita untuk mengajak kita kepada kebaikan. Baik, seterusnya dalam konteks kita meraihkan Maulid Nabi SAW, tuan-tuan, puan-puan, ialah kita mesti bertanya kepada diri masing-masing, setakat mana mada al-hub ni Nabi SAW, setakat mana kecintaan kepada Nabi SAW, setakat mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setakat mana, ada had ke tidak? Ini satu persoalan kita letak, sebab ini sebahagian akidah. Ini adalah sebahagian akidah kita kepada Nabi SAW, keimanan kita kepada Nabi SAW. Sebab itu dalam hubungan ini, para ulama menyatakan kepada kita, antara katanya Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Suyuti, masuk Al-Imam Kathir, menyatakan bahawa bila sebut tentang cinta sayang Nabi SAW ini, la hadda laha, al-mahabbah ini la hadda, tak ada had. Maknanya hadnya ialah setakat kemuncak, itulah dia. Nak kata hadnya ada, tidak ada. Itulah sebabnya, maka dalam satu cerita yang semua kita maklum boleh jadi, ketika mana diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya cuba bercakap dalam nada yang tidak berapa laju, secara perlahan begini, untuk saya jadikan tuan boleh mengamati, mencermati, dengar dengan elok, dan boleh letak sebagai satu peringatan bersama. Dan saya pun tidak nak bercakap benda yang besar-besar, bombastik, benda-benda yang terlalu besar. Saya tak nak bercakap. Saya nak ambil benda yang simple, yang dekat, yang kita boleh faham segera, dan kita nak pegang sebagai pengukuh kepada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah padam cahaya sampai kiamat, insya-Allah. Dalam satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Dia ada dua riwayat, kita sambil riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, tidak akan sempurna iman kamu, la yu'minu ahadukum, tak akan sempurna iman kamu, hatta akuna. Sehingga aku ini kata Nabi, aku ni kata Nabi ni, Nabi sebut tentang baginda, aku ni kata Nabi, aku ini ahabba ilaihi, aku ini dicintai, dikasihi, ditaati, dipatuhi,
lebih daripada waladih, anaknya, wawalidi, daripada ibu bapa yang dia ada, termasuk wanasi ajma'in, rakan taulan keluarga sahabat handai seumpamanya. Kita adalah seramai mana keluarga yang besar, anak yang berjaya, mak bapak ada, tetap Nabi kata aku lebih dicintai, aku na ahab, aku lebih disayangi, dicintai, lebih aku ditaati daripada keluarga kamu, anak pinak kamu, rakan taulan yang lain. Ini hadis tuan-tuan, hadis Muslim rahmatullahi alaihi. Dia ada sebab ceritanya. Ceritanya ialah diriwayatkan dari riwayat bagaimana Umar radhiyallahu anhu ditanya Nabi, macam mana kamu dengan aku ya Umar? Nabi cuba nak uji Umar radhiyallahu anhu. Ya Umar, sayang kat Nabi tuan-tuan. Sayang, kita boleh ceritalah Umar disayang sungguh-sungguh. Telah meluk Islam, aslama Umar, Islamnya Umar. Tak ada orang yang paling sayang Nabi, Umar lah tuan-tuan. Umar radhiyallahu penuh dengan cerita-cerita hebat tentang Umar. Saya tak nak cerita lah sini, tapi nak ambil cerita tadi. Nabi tanya Umar satu ujian. Umar, macam mana kamu aku? Kata Umar, ya Rasulullah, aku ni sayang kat kamu. Sayang kat kamu Rasulullah. Setelah pada aku sayang mak ayah aku sendiri, anak beranak ada keluarga aku. Sayang kepada maknanya aku sayang mak ayah dulu, mak ayah aku sayang, anak adik-adik apa ni, keluarga aku sayang, anak aku sayang, kemudian kamu. Nabi kata, Umar, timur hari inilah, kata Nabi, tak sempat iman kau ya Umar. Bila Umar dengan Nabi, Umar kata apa? Ya Rasulullah, engkau lebih aku sayang pada yang lain-lain. Anak aku yang kedua, isteri aku yang kedua, yang pertama engkau Rasul, aku lebih sayang. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang barulah sempat iman kamu. Jadi hadis tuan-tuan, satu hadis yang besar kepada kita, menunjukkan bagaimana dalam hukum beragama, dalam kita beriman kepada Nabi SAW ini, tiada had cinta sayang Nabi SAW, melainkan maksimum. Betullah kita tak boleh terjemah cinta sayang Nabi secara teori semata-mata. Teori semata-mata tak cukup kuat tuan-tuan. Saya sayang Nabi, saya cinta Nabi, saya lebihkan Nabi segala. Itu teori secara fizikal, secara mulut, lisan. Yang menjadi utama kita ialah macam mana kita punya tindakan. Cuma kita punya tindakan secara praktikal dalam cinta sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad apa ni, saya nak baca namanya, Ahmad Nusaib Al-Muhammad, dalam satu tulisan beliau, saya ada buku ni bercakap tentang Nabi dan cinta sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut bahawa dalam kita nak cinta sayang Nabi secara maksimum ini, ia bukan satu ucapan di bibir semata-mata, bukan ucapan di lisan semata-mata, bukan, secara teori praktikal. Betul kata Syekh Ahmad Nusaib Al-Muhammad, dia kata apa? Dia kata, cubalah kita dalam banyak keadaan, dalam kelemahan kita cari kekuatan, dalam kelemahan cari kekuatan. Apa kekuatan kita? Untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang Nabi ajar kepada kita. Kerana tuan-tuan, kita ni tanda sayang ke orang ni ada tanda-tandanya. Tuan-tuan sayang kepada isteri, sayang kat suami, contoh sebagai seorang yang bernama isteri dan suami lah, kita ambil contoh yang dekat dengan saya lah, sebab saya ada isteri, ada seorang yang bersama saya daripada semasa hidup saya sampai hari ni. Dan kalau saudara ada suami, macam tuan-tuan juga, ya, Ustaz Rusidi pun sama, insyaAllah ada isteri, ada anak-anak sebagai seorang suami. Kalau kita sayang pada isteri dan suami kita, apa tanda-tanda yang kita boleh lakukan untuk yang kita sayang, cinta sungguh-sungguh ni? Pertama, kita ingat. Kedua, kita sebut. Ketiga, kita jaga, beri jagaan yang serapi, yang terbaik. Itu penting. Tiga ni sebagai tanda kita ini memang sayang cinta kepada seorang. Namanya siapa? Suami, isteri kita. Contoh, anak termasuklah. Pertama, ingat. Kedua, sebut. Ketiga, jaga. Jagaan cukup rapi. Tuan-tuan, betul tak apa yang saya sebutkan ini? Kalau kita sayang kepada isteri, cinta kepada suami, kita ingat sentiasa,
Suami lewat balik pun kita terfikir, apa pula sebut suami biasa dah sampai jam 5.30 ni. Ni pukul 6.30 belum. Jiwa kita tak tenteram. Ingat kalau ada di sana masalah, musibah di jalanan, kita phone dia, tak angkat telefon, lagilah susah hati. Phone dah 3 kali tak angkat telefon. Jiwa kita tak tenteram. Ya Allah, kenapa ni? Jam 7 belum balik lagi. Padahal suami bukan tak balik pun, dia ada benda lain, paksa dia selesaikan tugas, contoh pejabat. Tapi jiwa kita terasa bimbang, takut. Ingatan itu tak padam. Tak lena tidur, tak lalu makan. Contoh. Terima kasih Puan Lela. Ingat, sebut dan jaga. Terima kasih. Jadi, ingatan kita berkekalan. Kemudian kita sebut. Kita akan sebut, memuji orang yang kita cinta sayang. Suami saya, isteri saya contohnya. Dalam sebutan kita akan sebut kebaikan-kebaikan. Bukan kejahatan lah. Cinta sayang, sebutlah kebaikan-kebaikan. Mana kita sebut kejahatan, keburukannya. Kita akan angkat, sanjung dengan sebutan-sebutan yang tu. Bahkan bukan sebutan pada orang, pada suami kita. Bang, apa khabar bang? Contohnya kita bincang sembang, itu sebutan. Yang ketiga lah, kita akan jaga. Jaga dengan cinta, sayang, kasih hak kita tunaikan. Saya tak nak beri satu prospek yang mendalam sangat ni. Sebab saya ambil satu kerangka awal, kerangka umum, untuk kita letak. Kalau cinta seorang, ingat yang berpanjangan, sebut yang berterusan, kemudian jaga hak-haknya. Jaga kesihatan, jaga makan minum, jaga masa waktu, ya. Suami kita nak balik, kita dah ready dengan minuman. Contohnya, isteri pula ke suami pun sama. Kalau isteri dia perlu, isteri suami sedia untuk beri segala kebaikan. Jadi begitu. Kalau begitu sifat kita dengan manusia, tuan-tuan, dengan Nabi, lebih utama lagi. Ingatan yang tak pernah padam, sebutan tak pernah padam, dan jaga hak-hak Nabi SAW. Kata Syekh Ahmad dalam kitab, dia kata apa? Ketika itulah terbukti siapa kita sebenarnya, yang duk kata kita sayangkan Nabi SAW. Kalau ingat sekali dalam setahun hanya musim maulid, tak cukup kuat kita sayang Nabi SAW. Betullah musim maulid, tuan-tuan, sekarang ni sekadar untuk kita perkemaskan saja. Ingatan kita tak hanya tunggu Rabiul Awal saja, datang Rabiul Akhir, datang bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, sepanjang tahun kita ingat dalam keadaan apa dia? Kita baca kitab sirah, kita buka cerita Nabi SAW, kita cermati tentang sejarah Nabi SAW, itu Z. Ini cara ingatan. Kalau kita boleh buka Facebook sampai 2 jam, 3 jam kerana nak baca macam-macam cerita Facebook, apakah susah kita nak baca kitab-kitab sirah Nabi SAW? Contohnya, bersama saya ni, kitab risalah, kitab sirah daripada Nurul Yaqin, kitab terjemahan. Apa salah kita nak buka dia? Setiap minggu, tiap hari, walaupun 2-3 page, kemudian cermati pun. Contoh, ingat. Aku ingat Nabi SAW, aku baca kitab sirah. Ingat Nabi, baca kitab sirah dia. Berarti apa yang tertulis kitab sirah. Bukan kita pergi nak ziarah Nabi di Madinah, bukan boleh pergi hari-hari. Mungkin pergilah sekali setahun, dua tahun sekali. Tapi penting ingat macam mana kita akan baca kitab sirah baginda dan sebut. Apa sebutannya? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Diamnya kita selawat, sibuk kita pun berselawat. Di mana kita berselawat, malam ke siang berselawat, lepas sembahyang selawat, semua keadaan kita melainkan ucapannya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, biarlah ucapan selawat itu melekat di jantung hati kita, di bibir kita, malam, siang, pagi, petang. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi bi 10. Siapa yang selawat atau satu selawat, Allah akan selawat atau 10 selawat. Itu Allah beri kelebihan dengan keampunan, keselamatan, kerahmatan di atas gandaan pahala yang begitu banyak. Kan satu selawat kita ucap kepada Nabi SAW. Ini jaminan daripada Nabi SAW kepada kita. Melalui Nabi, Allah yang beritahu untuk kita dapat rezeki di sebalik selawat itu. Sebut. Kemudian jaga. Jaga macam mana? Jaga ini, terima kasih Puan Qasih yang ucap terima kasih. Betul Ustaz. InsyaAllah lah kita bincang benda-benda dekat kita, insyaAllah. Baik. Kita jaga macam mana? Sebab itulah jagaan ini ialah kita menjaga ibadat kita.
Sunnah Nabi kita jangan tinggalkan. Nabi bangun awal pagi, kita bangun awal pagi. Jangan sampai terlajak lepas subuh baru bangun. Jangan terlajak sampai lepas subuh baru bangkit. Kan Nabi ajar kita bangun awal pagi, menanti jam untuk sembahyang berjemaah subuh, diawali dengan solat qiyam dan tahajud dengan doa munajat. Nabi ke masjid awal waktu, Nabi berjemaah, Nabi berzikir, macam-macam. Jaga maksud ialah kita mengamali apa Nabi amalkan. Yang ini kita kena belajarlah tuan-tuan. Yang ini kita kena cari ilmu untuk kita pasakkan amalan itu dalam hidup beragama. Yang sunat kita laksanakan, yang wajib kita tunaikan. Yang sunat kita laksana, yang wajib tunaikan. Amal sunat Nabi kita tak abaikan, kita usaha lakukan. Ini jaga Nabi ni, yang wajib petah lagi. Jadi kalau begini, sifat kekuatan kita miliki dalam hidup kita bersama Nabi SAW, tuan-tuan, ini adalah keimanan dan keamanan kepada kita. Amalkan sunnah-sunnah baginda, insya-Allah. Cuma dalam hal ini saya tidak ada masa cukup panjang lah untuk cakap sunnah-sunnah Nabi. Tapi bagi saya, sekurang-kurangnya sunnah-sunnah yang kita nak kena pasakkan ialah sunnah yang kita boleh lakukan bila-bila masa. Awal pagi kita bangun berjemaah subuhnya, sempat kita bertahajud dalam kepenatan cari keluasan masa. Dalam kepenatan cari keluasan masa, jangan fikir tentang letih penat dunia, tak apa. Di akhirat kita senang lenang, insya-Allah. Kita tak nak senang sini, susah di sana, tak nak. Kita nak susah di sini, senang di alam sana. Beribadat, waktu kita beribadat, menanti jam solat, kita awalkan waktu. Maksudnya kita datang jam solat pada jamnya, tak kita lewatkan. Kita zikirkan, jaga zikir pagi, waktu petang, ya. Kita cuba cari zikir-zikir harian kita. Selawat kita banyakkan malam, siang, pagi, petang. Tak perlu panjang-panjang pun. Kita ambil nas-nas yang mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai contoh. Yang panjang-panjang kita mungkin tak pernah biasa, tak apa, kita ambil yang dah kita baca sepanjang hidup ini, itulah zikirnya, selawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai contoh. Zikir, selawat kita dalam solat kita tasyahud kan, itulah selawatnya. Kita sentiasa dalam keadaan dahulukan orang-orang yang kelaparan. Sedekah derma ada dalam poket kita, tak banyak pun, RM1, RM2 kita bawa ke masjid, ke surau. Itu semua sunnah-sunnah yang Nabi lakukan, Nabi segera buat. Kita cuba jadikan sebagai nadi kehidupan beragama kita. Dengan cara kita belajar menambah ilmu. Sebab itulah ruang tambah ilmu, tuan-tuan. Jangan fikir benda yang kecil. Sebab Nabi SAW tinggal kita dengan ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, para nabi-nabi tidak pernah meninggalkan harta kepada umat baginda. Nabi kita Muhammad tak tinggal harta, Nabi Isa tak tinggal harta, baginda Musa tak meninggal. Mereka tak tinggal harta kepada kita, umat mereka. Yang mereka tinggal apa, tuan-tuan? Wa innama warrathul ilma. Para nabi-nabi tinggalkan ilmu kepada umat mereka masing-masing. Apalagi Nabi kita Muhammad tinggalkan ilmu, tinggalkan ucapan zikir tasbih, tinggal ucapan baik-baik pada kita. Maka ilmu, tuan-tuan, peninggalan pesaka Nabi paling utama. Jadi kalau kita boleh habiskan masa dengan ilmu malam, siang, pagi, petang, macam sekarang lah, walaupun dah hampir 1 jam saya ceramah, hampir sudah, tuan-tuan masih konsisten. Sekarang dah masuk 132 orang. Alhamdulillah lah, ini satu angka yang cukup baik, dan insyaAllah views nanti akan bertambah ramai, insyaAllah akan dapat sempat tengok dan lihat yang tak sempat tengok sekarang, tuan-tuan. Jadi saya sebut ini sebab apa? Sebab kita nak perkemaskan cinta Nabi dengan cara jaga amal-amal yang Nabi tinggalkan kepada kita. Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Tuan-tuan, puan-puan semua, apapun keadaannya, dia cakap tentang Nabi Muhammad SAW ini, saya tidak detailkan banyak perkara lah, saya berikan rumusan-rumusan yang saya fikir mudah untuk kita fahami dan kita nak amalkan. Yang sebenarnya ialah sambungan saya tadi, saya lupa nak sebut di awal tadi.
Bila Allah sebut Nabi Muhammad sebagai nikmat kepada kita, wadhkuru ni'matallahi alaikum, Al-Anbiya, surah Al-Imran 103 tadi, ada satu hadis yang lain Nabi sebut kepada kita. Hadis datang pada Imam Muslim dan Bukhari. Nabi kata apa? Innama ana rahmatun muhda'atun. Kata Nabi SAW, aku ini sebagai pemberi rahmat, bawa rahmat dan hadiah kepada kamu. Muhda'atun, hadiah kepada umat manusia. Innama ana rahmatun muhda'atun, aku ini sebagai pembawa rahmat dan hadiah kepada manusia. Hadis pada Imam Muslim dan Bukhari Muslim. Nabi sebut hadiah, muhdatul, satu hadiah kepada kita. Tuan-tuan, ibarat hadiah ni lah, kalau orang bagi hadiah kepada kita, suami, isteri bagi hadiah pasangan masing-masing, anak bagi hadiah, kita hormati. Walaupun hadiah mungkinlah sekadar pen yang harga tak sampai RM10 pun, mungkin dari RM2.50, tapi hadiah kita hormati, kita akan jaga, pelihara, kita letak dalam poket kita, kita guna pakai dengan cermat. Sebab hadiah saya beri, anak beri pada ayahandanya, cucu beri pada atuk jona. Hadiah kita hargai walaupun tak mahal. Apalagi mahal. Apakah Nabi itu tidak mahal? Mahal sekali. Muhdatun, satu hadiah paling mahal sekali. Sebab Nabi datang dengan ilmu, dengan iman, perjuangan, dengan segala kelengkapan. Jadi kalau Nabi sebut muhdatun kepada kita, tuan-tuan, hadiah, maka ambil hadiah sebagai pegangan bersama kita, penyelamat kepada kita, dan datang Nabi sebagai pemberahmat kepada kita demi untuk perjalanan hidup yang selamat sejahtera di alam bumi sehingga di alam mahsyar nanti. Kita orang Islam tu kita yakin percaya, itulah sempurna Nabi kita Muhammad SAW. Itu Z, tak ada benda yang kurang, semua lengkap, sempurna. Itulah batang tubuh Nabi, ajaran baginda, semuanya lengkap, akhlak semua lengkap. Itulah kita yakin percaya. Tinggal lagi kepada kita untuk belajarlah, tuan-tuan, untuk memahami dengan lebih mendalam tentang perintah Nabi dipatuhi, larangan Nabi diterima, suruhan Nabi ditaati, amalan Nabi dicontohi, larangan Nabi kita jauh. Ini yang kita cuba nak perkemaskan dalam soalan sekarang, dunia sekarang ini. Kalau kita tidak ambil syakna tentang Nabi Muhammad SAW, siapa lagi yang akan menjadi pemandu contoh kepada kita? Ini kita paling takut. Itu kenyataan. Kita yakin percaya Nabi Muhammad lengkap. Saya nak tutup di penghujung pada malam, tuan-tuan. Isunya ialah bukan saja Nabi dipandang mulia oleh orang Islam. Itu hakikatnya. Hatta bukan Islam sekalipun. Kita biasa orang sebutlah tentang Michael Hart, satu orang yang dia senaraikan, dia sebut Muhammad orang yang terpilih dan hebat. Kenyataan itu berlaku dalam buku Michael Hart. Termasuk seorang di kalangan orang barat juga, Bernard Shaw. Saya hari ni bila tengok FB pagi tadi, sempat orang tunjuk gambar Bernard Shaw, janggut sampai dekat dengan dada jugalah orangnya. Sekali tengok macam orang alim, tapi dia seorang tokoh orientalis barat, tak Islam sampai kematinya. Tapi dalam sejarah hidupnya, dia buat satu buku yang bertajuk The Genuine of Islam. Dia sebut tentang Nabi Muhammad. Dia kata apa? Saya rakamkan di sini satu terjemahan. Dia kata, ini pandangan Bernard Shaw, seorang tokoh barat yang dianggap sebagai seorang penentang kepada agama jugalah, tapi dia kaji. Dia ilmiahnya ada, dia kaji secara amanah dengan ilmu. Soal dia tak beriman tu soal kedua, tapi dia kaji siapa Muhammad. Dia kata apa? Saya telah mengkaji tentang beliau, seorang tokoh yang hebat, jauh sekali untuk menyatakan beliau seorang anti-Kristian, tetapi layak dipanggil penyelamat kemanusiaan. Ini wording yang paling menarik. Nabi kita Muhammad penyelamat kemanusiaan, bukan anti-Kristian. Allahu Akbar. Penyelamat kemanusiaan. Ya, benar. Nabi adalah penyelamat manusia seluruhnya. Tak kira siapa, Nabi penyelamat yang tegar. Selamatkan umat daripada kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan. Ya, benar sekali. Jadi Bernard Shaw dia buat kajian, itulah resultnya. Dia akui Nabi sebagai penyelamat kemanusiaan. Kepada kita, penyelamat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, tuan-tuan, mari sama-sama dalam semangat Maulid Nabi ini, kita kena letakkan satu
pasak penting dalam kehidupan beragama kita. Di antara yang utama sekali ialah kita tak lupa tentang sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena semak balik, baca kitab sirah Nabi dengan penuh ketaakulan, dengan penuh keinsafan. Carilah kitab sirah yang kita boleh baca, macam saya tunjuk kepada tuan tadi. Antara kitab yang agak baik sampai Ar-Rahiqul Makhtum, kita dah biasa dengar. Juga kitab baik ialah kitab Nurul Yaqin, di mana kitab ini ada terjemahan bahasa Melayunya, di mana dia berupa kitab yang ringkas dan padat, ya, ringkas dan padat, dan fakta-fakta jelas. Ini terjemahan cukup menarik juga. Jadi kita cuba rapati, dekati melalui bacaan kitab sirah Nabi Sallam tanpa cuai. Yang keduanya, kita cuba lihat balik pada amal-amal beragama kita. Pastikan amalan kita, amalan yang diajar Nabi, sunnah Nabi, kita pertahankan dalam bentuk amal ibadat yang wajib, yang sunat kita kerjakan sama. Yang ketiga, tuan-tuan, kalau kita sayang Nabi Sallam, ingatlah betapa Nabi sentiasa sayang kepada kita. Selama kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sayang Nabi ni bermaksud sayangkan amalan, sayangkan keimanan, sayangkan perjuangan hidup kita, sayangkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan hidup kita semakin sempurna, ilmu semakin mantap, hati semakin bersih dan suci, akhlak kita semakin ada wibawanya, iman kita semakin kental, dan kita semua akan dikenal Nabi pada hari akhirat nanti. Qasih Nurul Yaqin beli mana? Kitab ini, tuan-tuan, kalau ikut kepada apa yang saya pernah dapat dulu, ia daripada Pustaka Salam. Kalau tuan-tuan boleh googlekan, cari Pustaka Salam Kuala Lumpur, dia sekarang di Gombak, memang ada buku ni, insyaAllah buku ni ada. Boleh tengok balik saya punya siaran ni, dan boleh snap gambar yang saya tunjuk ni, boleh snap gambar dan boleh tanya. Pustaka Salam memang menarik, dan boleh ke mana-mana bawa sampai lumat lah, sampai hancur, tapi kena baca lah, bukan hancur, Baik, dan yang terakhirnya ialah kita nak yakin bahawa Nabi Muhammad itu adalah pemandu kepada kita. Percayalah, bila kita hidup dalam pemanduan Nabi Sallam, Nabi akan pandu kita ke jalan syurga Allah Azza wa Jalla, jalan keselamatan. Tuan-tuan, terus sekadar pada malam ini pertemuan kita. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rusidi Mansur dari Kuasa Surau Jumaat Asyakirin Keramat Wangsa Kuala Lumpur di atas kesediaan untuk jadi host pada malam ini. Kepada para jemaah di Masjid Surau pun sama, mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan semua. Para semua yang hadir bersama saya pada malam ini juga Allah berkati, yang jauh yang dekat, insya-Allah Allah akan berkati kita semua. Dan akhirnya kita doa pada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita dapat keselamatan, keamanan, insya-Allah, diangkat penyakit yang menakut kita, insya-Allah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada semua, insyaAllah.